Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua? Salam ceria. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa tabi'ahu wa wala. Hari ini saya masih lagi di Villa JSB di Mekah ni. InsyaAllah lepas Zuhur akan gerak ke airport. Terbang ke mana? Cuba teka ke mana. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak cerita secara ringkas kerana masa dah lewat ataupun secara laju tentang makanan haram dan kesannya pada masyarakat. Kita saban hari kita membaca dan menonton berita berbagai jenis jenayah berlaku di Malaysia. Reputasi Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh dah banyak tercemar, tuan-tuan sekalian. Terpapar tajuk pada berita di akhbar 15 bulan 7 2020, Malaysia duduki tangga keempat indeks jenayah di rantau Asia. Mengikut perbandingan negara di seluruh dunia pula, Malaysia berada di tangga 26 daripada 133 buah negara. Walaupun kedudukan tersebut dilihat lebih baik berbanding dengan pertengahan tahun 2019, iaitu di tangga ke-20, tapi ia amat menjatuhkan maruah kita. Rasanya elok kita lihat sebahagian dari jenayah ini agar kita dapat merasakan kritikalnya keadaan kita supaya kita terus bertaubat. Antara jenayah yang kerap berlaku di negara kita ialah pembunuhan kejam. Kita, walaupun sebahagian tarikhnya jauh ke belakang, kita tengoklah kan, pada 2010-2019 pihak polis mengesahkan 8 bahagian anggota badan manusia yang dibuang ke dalam semak di kampung Ladang Kerubung 2 minggu lalu adalah milik seorang wanita dan anak lelakinya mangsa pembunuhan. Tengok, dikekat 8. Pada 1 November 2020, Siti Nur Surya dibunuh kejam dengan kesan tikaman dipercayai daripada senjata tajam di beberapa bahagian badan, termasuk putus pergelangan tangan kiri dalam kejadian samun di kampung Lubuk Batu, Telemong, Hulu Terengganu. Suspek membunuh adalah rakan sekelasnya sendiri. Tengok, baru dikatakan 6 telah membunuh. Yang dibunuh pula rakan baik dia. Allahu Akbar. Pada 7 Oktober 2000, seorang wanita dirogol, liwat dan dipukul sehingga menyebabkan 44 kesan kecederaan. 44, tuan-tuan. Akhirnya ia dijerut menggunakan kain hingga menyebabkan kematian dan mayatnya dicampakkan di sebuah kawasan perumahan yang masih dalam pembinaan di Bukit Tinggi Kelang dalam keadaan bogil. Pembunuhnya seorang Melayu Islam yang pernah berkahwin 4 kali. Allahu Akbar. Pada 13 Jun 2003, seorang wanita penganalisis teknologi maklumat telah diculik oleh seorang lelaki Melayu Islam, dirogol, dibunuh dan kemudian mayatnya dibakar dalam keadaan yang mengerikan, disimen dan dicampakkan ke dalam lubang sedalam 1 meter. Tuan-tuan, cuba kita rasakan benda ni. Pada 18 Oktober 2006, seorang wanita Mongolia berusia 28 tahun telah diculik dan dibawa ke sebuah kawasan terpencil di Shah Alam. Mangsa kemudiannya dibunuh dengan cara yang teramat kejam. Mangsa telah ditembak di kepala menggunakan senjata automatik sebelum bahan letupan grid tentera C4 diikat pada jasad, dan mayat mangsa kemudian dimusnahkan dengan letupan yang biasanya digunakan untuk meletupkan bangunan. Apa dah jadi umat Islam di Malaysia ni? Pada 2 Julai 1993, seorang ahli politik ditetak di kepalanya sebanyak 3 kali sehingga terputus. Badannya telah dikerat kepada 18 bahagian, manakala beberapa bahagian kulit mangsa telah dilapah. Pembunuhnya adalah orang Melayu Islam. Pada 17 September 2007, seorang kanak-kanak berusia 8 tahun, Nurin Jazlin, ditemui mati disumbat dalam beg sukan dalam keadaan berbogil. Berdasarkan bedah siasat, didapati adik Nurin telah didera secara seksual. Lebih sadis lagi, masa postmortem itu, timon dan terung telah ditemui disumbatkan ke dalam kemaluan mangsa, menyebabkan rektumnya pecah. Penderaan teruk ini jugalah mengakibatkan bahawa bahagian tubuh Nurin terkoyak dan dijangkiti kuman lantaran meragut nyawanya hingga ibu bapa sendiri pun tak mengenali mayat anaknya. Pada 13 12 2020, seorang kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun telah dirogol oleh 10 remaja di Cukai Terengganu. Pada 3 11 2020, polis menahan 3 lelaki tempatan kerana disyaki terlibat dalam kes rogol dan seks luar tabi'i di sebuah rumah sewa di Kelang Utara. Pada 1 12 2020, seorang pendakwah selebriti ditahan kerana merogol seorang guru. Dia juga didakwa dengan beberapa tuduhan lagi melibatkan seks dan gangguan seksual. Lihat, tak kira terhadap lelaki ke, perempuan ke, kanak-kanak ke, semua boleh jadi mangsa. Penjenayahnya pula mungkin rakan sendiri, mungkin juga di kalangan remaja atau pihak keselamatan, juga pendakwah
Ia berlaku di semua tempat walaupun negeri yang mendakwa Islamik. Kes buang bayi pun tak kurang banyaknya. Pada 13 Februari 2010, pekerja Majlis Daerah Kuala Krai menemui bayi lelaki rentung dalam tong sampah di belakang sebuah bank. Polis percaya mayat bayi malang tersebut dibuang ke dalam tong sampah berkenaan sebelum dibakar. Pada 10 Februari 2010, seorang bayi perempuan diletakkan di hadapan rumah Ketua Cawangan Khas Polis Daerah Yan di Taman PKNK Alostar. Bayi itu dilihat cukup sifat, lengkap berpakaian dan diselimuti dengan kain lampin warna putih. Jadi banyak lagi berita-berita yang menakutkan kita, mencemaskan kita yang berlaku. Macam 1/11/2020 ni, seorang bayi perempuan yang masih hidup dipercayai baru dilahirkan ditemui di atas peti surat flat blok 47 tingkat Pai Terubung 4 Pulau Pinang. Seorang bayi perempuan masih bernyawa pula ditemui dalam longkang oleh penduduk tempatan di Jalan Kebun, Kampung Solok di Tangkak, Johor pada petang Isnin 8 September 2020. Sangat menyedihkan tuan-tuan sekalian. Bayi yang tidak berdosa, belum tahu apa-apa, dibuang tanpa belas kasihan setelah terlibat dengan dosa zina. Rumah dan tandas adalah lokasi mencatatkan pembuangan bayi yang paling tinggi di seluruh negara bagi tahun 2020 hingga 2018. Di Malaysia ni ada orang di Malaysia ni ada orang campak anak dari atas bangunan. Kita masih tak sedar ke kan benda ni? Begitu juga penyalahgunaan dadah di Malaysia telah lama ditangani tapi masih belum berjaya lagi. Selepas ancaman komunis, dadah dikira musuh utama negara. Yang nombor 1, Akta Dadah Berbahaya ni tuan-tuan sekalian dah sejak tahun 1952, sebelum merdeka lagi dah ada. Tapi jenayah ni masih belum selesai. Kerajaan telah habiskan berjuta ringgit menanggung kos pusat-pusat serenti dan lain. Lebih-lebih lagi lah jenayah Kuala Putih yang sangat melumpuhkan ekonomi negara, jangka pendek dan jangka panjang. Rasuah sangat berleluasa. Kita tengok lagi RM2 campak kat sekatan jalan raya, orang kutip juga. Hingga berbilion RM oleh individu ternama. Malah ada yang terima rasuah berbentuk habuan seks. Di China, negeri yang komunis yang tak kenal Tuhan ataupun tak percaya Tuhan tu, perasuah dihukum bunuh. Di Malaysia ni macam duit kopi je kan. Gaji dah dapat, allowance ada, tambah rasuah lagi sebagai duit kopi. Begitulah kalau tak takut Tuhan. Malah ada banyak lagi jenayah lain seperti skim cepat kaya, skamer, MLM yang menindas, buli di sekolah, maktab, universiti, jalan raya, cyber, curi ragut, samuan bersenjata, merempit dan lain-lain. Apakah punca semua ini? Sedangkan yang terlibat majoritinya orang kita, orang Melayu Islam. Sebenarnya banyak sangat sebabnya, tapi kita fokus salah satu sebab lah. Antara sebab utamanya seperti sabda Nabi SAW, ala wa inna fil jasadil mudghah idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ini hadis Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad manusia ni ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka jasad tersebut semua jadi baik. Apabila jika ia buruk, maka seluruh jasad tu jadi buruk. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalb, iaitu hati. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Semua tahu hati kita dibentuk dari apa yang kita makan. Jika makanan yang kita makan tu halal dan berkat, ia membentuk hati rohani yang bersih dan baik. Hati yang baik menjadikan semua anggota lain baik. Tapi jika makanan yang kita makan tu haram, syubhat, ia membentuk hati rohani yang hitam, busuk, jahat. Dari hati yang jahat ni lah seluruh anggota jadi jahat. Dari hati yang jahat dah lahir mata keranjang, melihat maksiat, menonton gambar, video lucah, akhirnya terlibat dengan zina. Sebab tu tak mau menerima keadaan tu, buat dosa yang lain, buang pula anak tu, bunuh anak tu. Macam-macam lah. Rogol dari hati yang jahat ni lahir dari tangan-tangan yang jahat, mengambil rasuah, mencuri, memukul, membunuh, malah mencetuskan peperangan. Dari hati yang busuk ni lah lahir kaki yang jahat melangkah ke tempat-tempat maksiat. Ringkasnya, dari makanan yang haram dan syubhat, akhirnya lahirlah masyarakat kita yang penuh dengan maksiat dan kejahatan. Dan dari pihak yang paling tinggi kat tenggara ni sampailah awak di kapal di tengah laut terlibat dengan macam-macam dadah, penyeludupan dan macam-macam hal. Semua pihak rasa. Sebab itu kita ni semua pihak kena rasa bersalah. Antaranya kenapa? Kerana kita makan daging yang tak jelas halalnya. Selama berpuluh-puluh tahun, berapa generasi kita makan daging dari kartel haram yang tak jelas halalnya. Tengoklah hasilnya.
Jenayah maksiat sangat banyak berlaku di negara kita. Pemimpin politik yang kita pilih pula hanya memikirkan kerusi mereka je, tak nak perjuangan Allah dan Rasul. Ini rakyat bunuh diri di musim-musim Covid ni. Tak ada siapa yang betul-betul nak memikirkan ni, nak mendidik sebab apa. Mana iman, mana tarbiyah, mana didikan sampai boleh bunuh diri. Fikir kerusi je, tak nak perjuangkan hak Allah, hak Rasul dan rakyat jelata. Sedangkan mengambil tanggungjawab tersebut atas nama untuk Islam, untuk agama bangsa negara kononnya. Inilah kesan buruk jangka pendek dan jangka panjang hasil dari makanan yang kita makan. Burger, meatball, sup daging, sup ekor, sup tulang, mihun sup, sup daging, sup tulang, kari daging, sate, serunding daging, daging masak merah, tom yum campur, biryani, semua masakan yang berasaskan daging dan ayam. Itulah yang kita makan selama ni. Sudah sampai masanya kita halusi makanan kita. Jangan ambil mudah bab makan ini, walaupun ada fatwa atau pandangan mana-mana pihak, kalau ada yang membenarkan sebagainya, kerana kita yang kita nak bina ni atau kita nak musnahkan ni hati kita sendiri, bukan dari orang lain. Hati yang kita nak bawa kita berjumpa Tuhan nanti. Allah kata yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang padanya harta benda dan anak pinak tidak dapat memberikan pertolongan sekalipun, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera. Ayat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila diberitahu oleh pembantunya makanan yang dimakan hasilnya tidak bersih, serta-merta dia korek tekak lalu dimuntahkan apa yang dimakan. Makanan disediakan oleh pembantu dia pun lupa nak beritahu dari mana asalnya. Dia pun selalunya tanya, tapi hari tak tanya. Tiba-tiba pembantunya mengatakan sumbernya tak bersih, sumbernya lagi menelik. Maka dikorek, sanggup dikorek tu walaupun dah makan, muntahkan makanan, dan mohon ampun sungguh-sungguh kepada Allah atas apa yang terjadi, supaya tak jadi darah daging dia. Ibu Imam Syafi'i pun sanggup menjolok tekak Imam Syafi'i ketika kecil tu, agar muntahkan susu yang diminum. Bila dapati jiran tu menyusukan, ketika itu Imam Syafi'i diletakkan rumah jiran, menyusukan kerana bimbang makanan jiran tu dari sumber yang tak diketahui, tak jelas. Begitu juga sejarah bapa Syekh Abdul Qadir Al-Jalani yang sanggup menyusur sungai mencari tuan punya apple yang telah dimakannya, kerana bimbang memakannya tanpa izin akan menghitamkan hatinya. Walaupun dia tak berdosa, dia tak sengaja nampak limau tu, apple tu terapung di sungai, dia ambil. Tapi tetaplah mencari untuk minta halal. Dan dari golongan seperti inilah lahir generasi yang luar biasa dalam mempertahankan agama, bangsa dan negara. Bukan dari orang yang makan daging haram dan syubhat puluhan tahun hingga tergadai seluruh kepentingan bangsa dan negara. Walaupun mulut mengungkapkan firman Allah, sabda Nabi dan sebagainya, tapi oleh kerana diri sendiri makan benda yang tak jelas, haram ataupun syubhat, apa yang kita boleh pegang dari dia? Tergadai agama bangsa dan negara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam GSB komited lah untuk menggunakan hanya daging-daging segar tempatan dalam seluruh penyediaan makan minum staf dan restorannya, walaupun kosnya agak sedikit meningkat. Yang penting adalah kesucian hati dan redha Allah juga fardu kifayah. Kita pun nak cuba usahakan ladang-ladang ternak haiwan-haiwan. Jadi harap semua fahamlah, semua sama-sama membantu dari sudut apa yang ada pada masing-masing itu. Kita usahakanlah siapa yang ada ladang, kita kalau tak boleh nak manage, kita berbincanglah, berunding dengan JSB bagaimana. Begitu juga siapa yang lebih modal tu. Dalam zaman Rasulullah, orang kaya itu menjadi bank membantu perjuangan Islam ni. Jadi ini adalah fardu kifayah, tuntutan bersama. Kalau tak selesai, semua kita dipertanggungjawabkan depan Tuhan nanti. Yang penting adalah kesucian hati dan redha Allah. Kita nak yang itulah. Selagi kita tak selesaikan kemulut ni, kekalah kita dalam kehinaan, kerana ia adalah janji Allah dan firman-Nya, ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali orang yang mengadakan hubungan dengan Allah dan mengadakan hubungan sama manusia. Yang menyediakan makanan yang halal dan thayyiban kepada umat Islam, termasuklah hubungan sama manusia. Jenayah dan maksiat ni buahnya atau hasilnya, sedangkan akar umbinya atau benih asalnya makanan. Yang kita dah tengok ni semua dah jadi hasil. Semua ni kerana kesan daripada apa yang kita makan. Tapi yang kita nak jaga itu dari awal, makanan kita ambil tu macam mana, usahanya macam mana, halal ke makanan tu, ain makanan tu macam mana, halal ke, penyediaannya macam mana, tepat ke, suci ke. Barulah kita selesaikan masalah ni. Bolehlah masalah ni boleh kita selesaikan, insya-Allah. Marilah kita selesaikan masalah ni bersama-sama, dari benih asalnya, dari akar umbinya, agar ia benar-benar selesai dengan secara tuntas, dan masyarakat kita berjaya kita pulihkan, kita selamatkan.
Setakat itulah ingin saya kongsi-kongsikan. Minta maaf agak bersegera tapi makan masa yang lama jugalah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Ampun maaf. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi